Selawat ni akan jadi amalan dia. Sehingga para ulama bincang antara selawat dengan istighfar, mana lebih utama? Mana lebih afdal? Al-Imam Ramli radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, syarah kepada Minhajut Talibin. Beliau mengatakan bahawa selawat itu lebih afdal secara mutlak. Mutlak tu. Secara mutlak, dalam apa jua keadaan sekalipun, lebih dibandingkan dengan istighfar. Faham tak? Ini hari ni malam Jumaat. Ini dah molek untuk kita mula dengan salawat kepada Nabi SAW. Untuk kita lazimkan diri kita dengan salawat. Kerana apa? Kerana ini pembimbing kita di akhir zaman. Ini yang akan jaga kita di akhir zaman ketika mana umat ini dalam keadaan yang berada di hujung zaman ni. Di zaman orang macam-macam faham masuk tu. Nah, macam-macam fahaman yang pelik-pelik masuk. Yang pening-pening. Yang menyebabkan umat ni makin jauh daripada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadut ke masjid ni tak apa lah. Cuba tengok ni umat yang duduk di luar. Hak nafi syariat Allah, hak yang apa ni, biadab dengan apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad dan para ulama. Macam-macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kat luar. Tak payah tengok kat luar, tengoklah surat khabar cukup dah. Dalam surat khabar ada cerita kata, kalau tidak, tak ada lah orang boleh komplain dan boleh mempermainkan tentang para Nabi. Boleh kata Nabi Ibrahim AS waktu nak sembelih Nabi Ismail tu sebenarnya mimpi tu mimpi bohong. Kata bukan mimpi betul. Kata Nabi Ismail tu bukan anak yang halal bagi Nabi Allah Ibrahim AS. La ilaha illallah. Tuan-tuan kalau dengar perkataan ini tidak akan keluar melainkan daripada mulut orang yang jahil. Mulut ni mulut orang yang jauh hatinya daripada Rasulullah SAW. Tidak ada adab, tidak ada akhlak. Kenapa jadi macam tu? Kan tidak ada pembimbing hati mereka. Nampak? Jadi kita nak buat macam mana tuan-tuan? Kita nak buat macam mana? Kita boleh buat apa? Yang kita nak kena jaga lah ni anak cucu kita ni. Yang kita pun tak tahu ni akan belakang nanti jadi apa kepada anak cucu kita nanti. Maka kerana tu kena lazimkan salawat kepada Nabi SAW. Ini pembimbing. Ini adalah benteng dan kubu utama untuk menjaga umat ini daripada sesat. Kalau tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ulama bincang hukum selawat ni apa dia? Hukum selawat ni hukumnya wajib. Hukum selawat ni wajib hukumnya. Bukan sunat tuan-tuan, wajib. Cuma ulama bincang pula berapa kali dalam hidup. Hak wajib tu berapa kali. Hak ni yang dibincangkan oleh ulama. Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Qadhi Iyad ini pengarang kepada kitab Asy-Syifa li Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab Asy-Syifa Qadhi Iyad ini kitab yang sangat agung. Kitab Syifa ni kitab agung sungguh. Dan kitab yang sangat besar kedudukannya di sisi ahli Islam, muslimin, khususnya para alim ulama. Sehingga pada zaman dulu tuan-tuan, kalau di kerajaan Turki Uthmaniyah pada zaman dulu, siapa-siapa yang boleh mengajak kitab Syifa ni boleh dapat gaji khas. Dia boleh pergi tuntut gaji khas daripada kerajaan Turki pada waktu tu, dapat duit khas kalau dia boleh mengajak kitab ni. Kalau dia ada sanad kitab ni, dia pernah mengaji kitab ni, dia boleh mengajak kepada orang, dia boleh minta gaji khas. Dan kerajaan Turki pada waktu tu, Turki Uthmaniyah pada waktu tu akan hantar orang-orang yang pandai baca kitab ni dan mengajar kitab ni ke kampung-kampung. Kenapa tuan-tuan? Diberi gaji khas kepada orang yang boleh baca kitab ni. Karena orang yang boleh baca kitab ni, dia akan boleh untuk terangkan kepada umat bagaimana Imam Qadhi Iyad membahaskan tentang Rasulullah SAW. Sehingga akan masuk perasaan kasih dan cinta kepada Nabi dalam hati umat ini. Maka disebabkan tu, kerajaan Turki Uthmaniyah pada waktu tu sangat ambil berat kepada orang yang boleh memasukkan kecintaan kepada Nabi SAW dalam hati umat pada waktu tu, dibagi gaji lain. Maksudnya kalau dia dah ada gaji dah, mengajak kitab yang lain, dia ada gaji dah. Ini gaji akhir. Ini gaji asing daripada apa yang dia ajarkan kitab-kitab yang lain. Ini kitab yang khusus. Asy-Syifa Qadhi Iyad ni tuan-tuan, Masya Allah, agung. Sehingga kata ulama, siapa yang baca Asy-Syifa, kalau ketika dia sakit, insya-Allah lahu syifa, dia akan ada kesembuhan, insya-Allah. Nah, dia akan ada kesembuhan. Jadi karena tu Imam Qadhi Iyad dia kata apa tuan-tuan? Dia kata apa dalam kitab dia? I'lam anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fardun 'ala al-jumlati ghairi muhaddadin biwaqtin li amri Allah ta'ala bis-salati 'alaihi. Apa kata Imam Qadhi Iyad? Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, wahai para pendengar, wahai para pembaca, jadi boleh takdir macam-macam kat situ.
anna salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fardun 'alal jumlati, maksudnya fardu secara umumnya, fardu ghairi muhaddadin biwaqtin, tidak ditentukan dengan waktu yang tertentu untuk kita berselawat kepada Nabi, tak ditentukan dengan waktu tertentu. Li amrillahi ta'ala bisalati alaihi, karena ini arahan Allah untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hamal al-a'immatu wal ulama'u al-amra 'ala al-wujubi wa ajma'u alaihi, sehingga itu para ulama dan para a'immah, imam-imam agung pada zaman dahulu, menganggap bahawa al-amr, arahan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, perkataan tu makna dia al-amr, itu arahan daripada Allah. Al-amru lil wujub, kata ulama. Ulama usul kata apa? Ulama usul fiqh, al-amru lil wujub, arahan itu menunjuk kepada kewajiban. Maka wajib, kata ulama, berselawat kepada Nabi SAW. Wajib tak? Oh, macam mana wajib ni? Wajib macam sembahyang 5 waktu kan? Dia tidak, maksud dia tidak dihadkan dengan waktu yang tertentu. Kemudian baru ulama bincang, berapa kali yang wajib tu, tuan-tuan? Ini yang ulama bincang pula. Sebahagian ulama mengatakan bahawa wajib berselawat kepada Nabi ini sekali seumur hidup. Maksudnya kalau kita ni beranak daripada muka bumi Allah, duduk dalam muka bumi Allah Ta'ala ni, kalau kata dia tak pernah selawat langsung ni, tak tahu dia ni binatang apa, tuan-tuan. Maksudnya dia kena wajib selawat sekali kepada Nabi SAW. Dalam solat saja kita dah semayang, setiap kali tahiyat kan kita selawat kepada Nabi. Sudah selesai dah. Maksudnya orang yang telah melakukan selawat kepada Nabi dalam solat, bermakna dia telah melaksanakan kewajipan tersebut. Nampak tak? Tapi yang wajib, yang dibincang oleh ulama sekarang ni, adakah dimasuk dengan solat tadi? Ataupun yang di luar solat? Ini pula yang dibincang oleh ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahawa sekali tadi adalah sekali yang di luar solat. Solat tak kira, itu dah memang rukun dah. Dalam semayang rukun, dia kena selawat kepada Nabi. Betul tak? Dan kita selawat kepada Nabi pula dalam solat tadi, dan kita bagi salam kepada Nabi seakan Nabi berada depan kita. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul tak? Kita bagi salam kat Nabi macam mana? Assalamualaikum. Kita tak sebut Assalamualaihi. Kita tak kata salam kepadanya. Kita kata salam kepadamu ya Rasulullah. Seakan-akan Nabi ada depan kita pada waktu tersebut. Ya. Faham tak? Yang ni ulama bincang. Kata ulama, wajib berselawat sekali seumur hidup, sebahagian kata gitu. Sebahagian mengatakan wajib berselawat kepada Nabi likulli majlisin, pada setiap majlis. Setiap majlis kena selawat. Lepas tu tuan-tuan tengok orang tua-tua kita dulu. Setiap kali nak habis majlis je, bila keluar je ataupun bila jumpa mana-mana orang saja pun, bila salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selesai tu je tuan-tuan. Tengok. Betul tak? Tengok orang tua-tua dulu ajak kita, dia bukan abad dalil pun kat kita. Dia bukan main-main kita dalil, jumpa dengan orang salam, selawat pada Nabi. Dia tak abad apa pun. Dia tunjuk je perangai tu. Bila jumpa kawan-kawan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam bagi, bersebut dengan selawat. Maka anak-anak yang dengar perkara tersebut pun amal benda yang sama. Nampak tak? Jadi pakat jumpa, pakat bila salamnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam lagi Allahumma salli ala. Maksud dia selawat ni di mulut. Selawat ni di mulut dah jadi amalan dah kepada umat ini. Zaman berzaman. Kecuali tuan-tuan bila mana datang sebahagian orang yang bawa faham pelik-pelik dalam umat ini, yang menjauhkan orang daripada selawat kepada Nabi SAW. Mereka tak suka orang banyak-banyak berselawat ni tuan-tuan. Ni faham ni kita tak mau sebut dah di sini ni, malah nak sebut. Kalau sebut pun buat bagi dihuduh majlis.